Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Projek Membaiki Dunia yang dibawakan khas oleh TV Kreatif. Saya Muhammad Nazim, hos anda pada hari ini yang akan menemani anda sehingga penghujung rancangan. Jadi seperti biasa, Projek Membaiki Dunia akan membawakan projek-projek yang akan dihasilkan oleh pelajar-pelajar di Malaysia. Jadi pada episod kali ini, kita mempunyai pelajar-pelajar daripada Universiti Awam. Ya, kumpulan pelajar daripada Universiti Awam yang akan membentangkan projek mereka. Baik, saya lihat projek yang mereka hasilkan ini memang sangat menarik, di mana mereka akan membantu para pelajar yang menghadapi cabaran sewaktu pembelajaran atas talian. Prototipe yang mereka akan buat ini akan membantu para pelajar untuk memudahkan mereka membuat video pembentangan. Jadi saya tak sabar nak lihat bagaimana projek ini mereka dapat hasilkan. Jadi tidak membuang masa, kita teruskan melihat VT yang disediakan oleh kumpulan DIY Prompter daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dipersilakan. Ciao. Assalamualaikum, nama saya Raihana dan saya akan menerangkan masalah yang sering pelajar atau manusia hadapi sebelum wujudnya teleprompter. Kebiasaannya, jika seseorang perlu bercakap di hadapan kamera, sebagai contoh pelajar atau pekerja yang perlu membuat pembentangan, mereka akan bergantung kepada nota kecil atau skrip yang telah disediakan bersama mereka. Ini membuatkan mereka untuk sentiasa memandang kepada skrip mereka, bukannya kepada kamera. Oleh sebab itu, mereka menjadi tidak fokus, membuatkan mereka untuk mengucapkan perkataan yang tidak diingini atau tidak disengajakan atau berhenti untuk seketika waktu. Seterusnya, bagi seseorang yang menghafal skrip untuk nampak lebih natural di hadapan kamera, mereka akan mengalami masalah lupa akan sedikit sebanyak skrip mereka kerana ayat yang terlalu panjang, rumit atau fakta-fakta. Selain itu, perasaan bermental juga menjadi salah satu faktor mengapa mereka lupa akan skrip. Ini membuatkan mereka panik dan gagal mengawal emosi di hadapan kamera. Yang terakhir, tanpa penggunaan teleprompter yang dapat membantu seseorang untuk kekal tenang di hadapan kamera sambil membaca skrip, ianya akan mengambil masa yang lama kerana bagi mereka yang menghafal skrip, mereka sering tidak yakin dengan rakaman tersebut dan akan selalu menyemak rakaman mereka. Ini akan mengambil masa yang lama untuk mendapatkan video yang terbaik. Oleh sebab itu, penciptaan teleprompter ini dapat mengurangkan permasalahan yang dihadapi pelajar atau mereka yang perlu melakukan pembentangan secara dalam talian atau secara langsung. Terima kasih. Hello semua. Mesti kita selalu dengarkan pelajar-pelajar mahasiswa mengadu banyak sangat masalah ketika mereka membuat pembentangan. Kenapa tu? Kerana mereka tidak beberapa sedia ataupun tidak yakin dalam bercakap di depan kamera. Jadi, kumpulan kami telah menyediakan produk yang dapat menyelesaikan masalah ini dengan adanya teleprompter mudah alih. Apa itu teleprompter mudah alih? Mari saya terangkan bagaimana ia dapat menyelesaikan masalah kita. Ianya memudahkan kita apabila mata kita tidak melila lagi. Apabila phone screen terpancar di cermin transparan, mata kita akan lebih steady di kamera phone kita. Jadi, kita hanya perlu membaca skrin yang ada di dalam teleprompter itu. Jadi, pastinya kita akan lebih yakin ketika membuat pembentangan apabila skrip ada di depan mata. Bagaimana ianya berfungsi? Kita hanya perlu pergi ke zq.com dan mulanya kita perlu start prompter dan teruskan masuk di dalam kotak teleprompter mudah alih. Mudah kan?
Kita hanya perlu memandang skrin dan membaca dengan teratur. Jadi inilah hasilnya mata memandang kamera. Nampak tak? Tidaklah mata kita melila-lila lagi. Itu saja. Bye-bye. Jumpa lagi. Hai, mesti korang tertanya-tanya kan macam mana kita nak buat prototype ni? Jom saya ajar. Menarik kan? Mari kita lihat kos-kos pembuatan prototipe ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hanisah. Okey, saya akan menunjukkan berapakah kos-kos yang diperlukan untuk membuat prototipe kami. Okey, jom. Pertama, bahan yang paling wajib adalah kotak lah. Okey, kotak ni tak perlukan kos pun sebab dah memang ada dekat rumah. Okey. Dan yang kedua adalah gunting. Gunting ni boleh dapatkan dengan harga RM2.10 sahaja di EcoShop. Dan barang yang ketiga adalah sepit. Sepit ni berharga RM1.50 sahaja, nanti dapat 8 pieces. Boleh dapatkan di Mr. DIY. Dan yang keempat adalah kaca frame. Okey, kaca frame ni kalau ada kat rumah besar ni boleh saja ambil. Kalau tak ada boleh beli besar dalam besar ni dekat DIY dalam RM3 sahaja. Dan yang seterusnya adalah masking tape. Masking tape ni pun boleh dapat kat EcoShop dalam RM2.10 sahaja. Dan yang seterusnya adalah handphone. Handphone ni tak perlu dah beli kan. Boleh pinjam saja ahli keluarga atau kawan-kawan sebab kita nak guna sekejap je. Untuk keseluruhan untuk membuat sebuah prototipe kami hanya memakan kos RM8.70 sahaja. Okey, dan yang sebenarnya prototipe kami ni boleh je dibuat tanpa menggunakan sebarang kos. Sebab apa? Okey, macam gunting kan. Gunting sebenarnya ada je dekat rumah masing-masing kan. Pakai je lah gunting apa-apa, jangan dia tajam dan boleh gunting kotak tu. Dan yang kedua adalah masking tape. Kalau guna selotip biasa pun tak apa, janji prototipe kita kemas. Dan yang ketiga adalah sepit. Sepit boleh je guna sepit biasa macam sepit baju tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Rajiha binti Johan. Saya akan menerangkan bahagian dua halangan utama yang dihadapi untuk melahirkan idea baru ini. Halangan yang pertama adalah komunikasi atas talian. Cabaran yang dihadapi ialah masalah untuk berkomunikasi atas talian, iaitu masalah capaian internet. Tidak semua tempat mempunyai capaian internet yang baik. Hal ini menyukarkan bagi kami untuk mengikuti proses menjana idea dengan baik. Ada juga tempat yang capaian internet sangat lemah, bahkan perbincangan juga sukar dilakukan. Perkara ini menjadi halangan utama bagi perbincangan atas jalan kami bagi melahirkan idea baru ini. Halangan yang kedua pula adalah tekanan untuk sependapat. Sememangnya, seperti yang telah dibincangkan, teknik sumangsaran digunakan bagi menjana beberapa banyak idea yang diperlukan. Apabila semua idea dibentangkan untuk dipilih sebagai alternatif penyelesaian terbaik, berlaku pertikaian untuk memilih idea yang paling sesuai. Oleh itu, berlaku perselisihan pendapat dalam perbincangan ini. Namun begitu, dalam hal ini,
Ketua pasukan telah bersikap adil dan bertoleransi dengan memfokuskan pemilihan idea terbaik mengikut spesifikasi yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Azam bin Wahid Ghaffar. Kesimpulannya, projek teleprompter Pintar Mudah Alih ini adalah satu projek yang sangat bagus kerana ia memudahkan kami sebagai golongan pelajar untuk menyiapkan video assignment yang berbentuk video di mana memerlukan kami untuk kekal fokus di hadapan kamera. Sekaligus kami dapat merasai pengalaman golongan yang bekerja sebagai wartawan atau pengacara yang perlu untuk kekal fokus di hadapan kamera dengan tutur bicara yang masih fasih dan agak lancar. Saya mewakili rakan-rakan saya sangat menyarankan golongan pelajar untuk mendapatkan teleprompter ini kerana memandangkan golongan sasaran kami juga adalah golongan pelajar seperti kami, maka harga yang ditawarkan pastinya berpatutan dan kami menjanjikan kualiti yang tinggi kerana kami juga ingin memastikan setiap pelajar dapat menggunakan teleprompter yang kami ingin hasilkan ini untuk tempoh jangka masa yang agak panjang. Harapan saya untuk projek ini, saya berharap teleprompter Pintar Mudah Alih ini mampu memberikan sinar baharu kepada golongan pelajar yang bersusah payah dalam menyiapkan video assignment yang memerlukan mereka kekal fokus di hadapan kamera. Saya juga berharap teleprompter Pintar Mudah Alih ini membolehkan golongan pelajar seperti kami menceburi bidang-bidang yang memerlukan mereka tidak kekok apabila berhadapan dengan kamera, seperti menjadi YouTuber atau menjadi seorang yang nak memperkenalkan produk mereka pada masa akan datang. Seperti yang kita tahu, kita hidup dalam dunia serba moden, penuh teknologi, penggunaan TikTok, Instagram dan media sosial lain yang secara meluas. Jadi saya berharap dengan adanya teleprompter Pintar Mudah Alih ini membolehkan golongan pelajar tidak lagi kekok apabila hendak berhadapan dengan orang ramai melalui penggunaan kamera atau media. Sekian, Assalamualaikum. Jadi itu saja projek yang dihasilkan oleh kumpulan DIY Prompter daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Memang sangat menarik, ala-ala orang kata apa, pembaca berita gitu kan. Jadi tahniah kepada kumpulan UKM yang telah menghasilkan satu projek yang memang memberi impak kepada pelajar-pelajar kita. Jadi itu saja daripada saya pada hari ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Kita jumpa di episod akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.